Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini pula, saya akan terang kepada kamu cara yang betul untuk letak skill, kompetensi dan award. So, ada 3 rule of thumb yang semua orang perlu follow. Cara dia agak mudah tapi perlu latihan, dan kalau perlu rujukan, macam saya selalu sebut, kamu boleh terus email kepada WNMacademy101@gmail.com atau boleh terus ke layari Facebook kami di WNM Academy. So, jangan malu untuk share resume kamu. Ada ramai orang dah share juga. Saya harap kamu adalah salah seorang yang share resume kamu. InsyaAllah kita akan transform resume kamu daripada cara yang lama kepada yang betul yang boleh attract majikan. Okay, baik. Rule of thumb yang pertama dalam skill, kompetensi dengan award. Sila letak yang hanya berkait dengan kerja kamu. Yang tidak berkait ataupun yang CP-CP berkait, letak dekat belakang. Kebiasaan orang, kita dah explain, letak Word, Excel, PowerPoint itu bukanlah tidak bagus, tapi dia tidak directly relate dengan kamu. Melainkan pekerjaan kamu tu memang memerlukan Word, Excel yang betul-betul dia memang core kamu. Sebagai contoh, kamu adalah seorang finance, kamu perlu atur kerja kamu. So kamu boleh sebenarnya letak Excel, more than 5 years experience, advance. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia directly relate dengan kamu, kebiasaannya orang letak ni tidak berkait. Jadi hanya letak yang betul-betul berkait sahaja. Yang tidak, sila letak page yang kedua ataupun tak perlu letak langsung. Faham ya? Rule of thumb yang kedua, hanya skill, kompetensi, award sahaja yang letak. Training tidak masuk. Sila fahamkan beza dia. Training berbeza dengan skill. Training adalah apa sahaja training yang kamu pergi. Kamu seorang engineer, kamu pergi basic workshop engineering. Itu nama dia training. Kamu HR, kamu pergi training dalam bahagian payroll. Itu nama dia training. Training, senarai training boleh letak dekat bahagian belakang, tapi jangan letak dekat hadapan. Training ni apa? Kamu pergi satu kelas dan kamu dapat certificate of attendance. Itu nama dia training. Skill pula adalah operational skill, iaitu apa skill kamu yang directly berkait dengan kerja kamu. Kamu adalah seorang engineer, kamu ada experience more than 5 years in preventive maintenance. Itu adalah skill kamu. Kamu adalah seorang HR, kamu ada 5 years experience in payroll. Itu adalah skill kamu. Faham Kamu adalah seorang kerani, kamu ada skill dalam menulis typewriting 1000 ayat dalam 1 minit. Itu semua skill. Itu yang perlu kamu show dekat dalam page yang pertama. Okey, training sila letak dekat page yang kedua. So beza antara skill dan juga training. Seterusnya, level yang seterusnya adalah kompetensi. Ini yang semua orang harus ada target dalam kerjaya dia. At least lepas 5 tahun saya dah dapat kompetensi dalam bidang ini. Kompetensi ni adalah apa sahaja training yang ada exam, yang disahkan oleh badan tertentu, yang kamu sebenarnya boleh dapat. Tak susah pun untuk ada benda ni, tapi semua orang sepatutnya dalam career dia harus ada target untuk dapat kompetensi. Sebagai contoh, kamu accountant, kamu boleh ambil ACCA. Okey, ataupun saya sebagai safety, saya ambil dalam Green Book kompetensi ataupun dalam environmental punya kompetensi. Apa sahaja yang berkait dengan kompetensi sila ambil, sebab itulah yang kamu akan tunjuk dalam resume kamu peringkat yang seterusnya. So faham Selain daripada skill dan juga kompetensi, yang kamu boleh letak juga adalah award. Award adalah apa-apa anugerah yang kamu dapat, sama ada dalam pekerjaan kamu ataupun apa-apa aktiviti lain kamu. Sebagai contoh, Best Employee Award tahun 2019, sila letak. Berbanding orang lain yang tak ada award, kamu ada award. Sekurang-kurangnya majikan terus tengok, oh kamu ada etika kerja yang baik, sebab tu kamu dapat award ni. Ataupun kamu masuk pertandingan sebagai contoh, kamu fresh grad, skill kompetisi kan tak banyak. So sila letak pertandingan yang kamu pernah masuk. Sebagai contoh, kamu pernah masuk pertandingan debat waktu sekolah, sila letak champion pertandingan debat pada tahun 2020. Sila letak. Tak ada masalah, tidak menjadi satu kesalahan, malah lebih daripada orang lain. Kamu bayang macam ni fresh graduate yang terus letak berapa akademik dia, pointer dia 4.0, tapi tak ada apa-apa skill. Berbanding kamu yang ada 3.3 saja pointer kamu, tapi kamu ada pertandingan debat champion 2018. Nampak tak? Saya sebagai majikan, saya akan tengok, oh budak ni nampak lebih aktif. Faham? Dia menjadi satu kelebihan untuk kamu dalam resume kamu, walaupun kamu seorang fresh graduate. So faham Okey.
Rule of thumb yang ketiga, sila susun dalam bullet point dalam keadaan kemas dan explain satu persatu. Kan saya sebut tadi ramai orang buat Word, Excel. Dia letak macam tu je. Dia tak explain pun. Sila explain satu persatu. Kalau kamu nak letak Excel boleh, tapi sila tulis Excel. Kamu dah boleh buat advance selama 5 tahun. Memang hebat. Kamu boleh tulis itulah, tapi kena explain. Ataupun kamu seorang engineer, kamu ada bidang preventive maintenance more than 5 years. Siap, tulis lagi term dia apa yang kamu boleh buat. So setiap pekerjaan dia ada skill kompetensi dia. Kamu perlu tulis satu persatu dan explain satu persatu. So faham ya? 3 rule of thumb ni sila follow. InsyaAllah kamu akan berada dalam landasan yang betul. Cuba dulu buat macam tu. Dan kalau ada masa, sila terus email kepada saya WNMacademy101@gmail.com. Kita akan tengok dan review dekat situ. Seterusnya nanti dekat Facebook kamu boleh tengok layari, dan saya akan cuba masukkan contoh-contoh macam mana orang buat yang baik yang kamu boleh follow. So kita jumpa lagi masa kemudian, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih.